العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا برحمتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله واسع عليم. إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. بل له ما في السماوات والأرض. بل له ما في السماوات والأرض. كل له قانتون. كل له قانتون. بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Musyrikin tidak benarkan Nabi guna masjid untuk tujuan agama tauhid. Lalu Nabi SAW guna rumah orang, kumpul para sahabat yang beriman, taklim, ajar wahyu kepada mereka, seorang demi seorang masuk belajar dengan Nabi. Nabi ajar kepada mereka wahyu, mereka belajar daripada Nabi wahyu dengan perantara yang sama, seorang demi seorang telah mengikut ajaran tauhid. Keluarga mereka seorang demi seorang ikut ajaran tauhid, sehingga Nabi SAW diarahkan berhijrah ke Madinah setelah sekian lama berada di Mekah dengan keadaan tidak boleh guna Masjidil Haram. Sebaliknya Masjid Haram penuh dengan patung berhala, patung-patung yang merupakan kiblat tawajuh kepada ruh manusia yang dibuat patung yang bersesuaian dengan manusia yang telah mati, sama ada patung Nabi, patung wali dan patung siapa saja. Semua itu sebagai kiblat tawajuh. Mereka letak di kawasan-kawasan Kaabah, di Bukit Safa dan Marwah, sehingga pusat agama masjid paling besar menjadi gereja ataupun kuil paling besar pada zaman Nabi SAW dipilih menjadi Nabi. Seolah bertukar, Masjid Haram ni tempat agama Islam ke atau tempat agama lain. Jadi boleh tukar masjid itu daripada mentauhidkan Allah, manusia buat amal syirik pada Masjid Haram. Itu untuk satu tempoh lah, sehingga apabila zahirnya ajaran tauhid melalui wahyu, walaupun Nabi telah wafat, tapi masjid itu hingga hari ini adalah lambang tauhid. Sampai hari ini lambang. Jadi walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah timur dan barat. Arah kiblat ini arah Allah Ta'ala, ke timur, ke barat. Mana orang duduk alih barat menghadap ke timur, orang duduk alih timur menghadap ke barat. Itu menghadap kepada Baitullah. Jadi fa aina ma tuwallu, di mana saja kamu hadap, ilal qiblah, ke arah kiblat, fa thamma wajhullah, di sana wajah Allah. Sebab arahnya dia. Di mana saja kamu menghadap, yakni ilal qiblah,
Mana minta adab kiblat, maka di sana wajah Allah, di sana adalah arah Allah Ta'ala. Mana walaupun tidak boleh guna masjid, dalam rumah pun apabila tidak dibenarkan masuk masjid, dalam rumah pun apabila kamu beribadat, sah sembahyang kamu. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas lagi maha mengetahui. Syikayah yang keempat mengenai ahli kitab. Maknanya ahli kitab ni, kita ada masih lagi memuja wakil. Wa qalu, mereka berkata, mereka ahli kitab berkata, ittakhadallahu walada, Allah ada anak angkat. Setengah orang Mekah percaya Allah ni beranak. Maknanya Allah Ta'ala ni ada anak sendiri, anak bukan daripada anak angkat, anak daripada kelahiran. Seperti mana kita baca, mereka berpendapat di atas kejahilan mereka, hubungi Allah dengan perempuan jin, ada malaikat anak perempuan. Jadi golongan jahil di kalangan ahli Mekah ni boleh menerima bahawasanya wujudnya anak Allah. Golongan jahil satu lagi berpendapat Allah Ta'ala tidak beranak, sebab Allah Ta'ala tu tidak sebuah makhluk, cuma Allah Ta'ala ada anak angkat. Jadi malaikat ni bukan anak dia, bukan melalui kelahiran, bahkan anak angkat. Seperti mana Allah juga sebut dalam Quran, Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, au nattakhidahu walada, atau akan kita jadikan dia, yani Yusuf ini, dia kata kepada isteri dia Zalikhah, kita jadikan dia anak angkat. Ataupun Asyah kata pada Fir'aun dalam ayat Quran juga, au nattakhidahu walada, atau kita jadikan saja budak dalam kotak ini anak angkat. Jadi lafaz ittakhadha ni dalam Quran biasa disebut sebagai anak angkat. Begitu juga dalam ayat ni, mereka berkata Allah ada anak angkat. Sebenarnya bukan masalah anak, masalah naib. Naib maknanya yang boleh buat kerja Allah, yang boleh membuat tugas Allah bagi penyuruh dan pemuja. Kalau anak akak saja tak boleh buat apa-apa, tidak dengar, tidak tahu, tidak segala-gala, tak ada, maka mereka tidak puja juga. Jadi pemuja-pemuja patung berhala ni, mereka ada pahaman yang mereka puja sebagai naib Allah Ta'ala ni boleh buat sesuatu. Termasuk pahaman anak angkat, bukan pahaman anak sangat, pahaman naib. Waladan dengan mana naibat, naib yang boleh buat kerja, yang bila kita suruh dia dengar, apabila dia dengar dia boleh buat sesuatu, bawa perseruan kita ni hampir kepada Allah. Kalau tak boleh buat kerja ni, tidak ada faedah perseruan anak dia. Jadi sini waladan dengan mana naibah. Jadi musyrik, golongan kafir ahlu kitab, dia ada kitab tapi masih ada pahaman sesat seperti ini. Mereka berkata Allah ada anak kan. Sebab itulah sebahagian Yahudi puja Uzair, sebahagian Nasara puja Nabi Isa. Seperti mana Nasara, dia puja Nabi Isa, buat palas sebagai kiblat, dia suruh Nabi Isa sebagai naib. Begitu juga sebahagian ahli kitab Yahudi suruh Uzair. Uzair itu bagi mereka anak angkat Allah. Mereka juga suruh seperti mana Nasara suruh Nabi Isa. Kedua-dua tu ada sebut dalam Quran. Subhanahu, maha suci Allah daripada ada wakil dan ada naib. Tidak ada segala-gala ini. Bahkan lahu ma fis samawati wal ardh, bahkan semua itu milik dia. Bukan naib dia, milik dia, milik Allah. Semua nabi milik Allah, semua wali milik Allah, semua malaikat milik Allah, semua jin milik Allah. Bukan wakil Allah, milik Allah, sebab ciptaan dia. Jadi tidak boleh kamu ni nak sesuatu daripada Allah, kamu suruh milik Allah, kamu kena suruh Allah terus. Kullun lahu qanitu, semua makhluk-makhluk milik Allah Ta'ala ini taat setia kepada Allah. Kullun mana kullu ma fihima, semua makhluk yang ada pada lapisan langit dan bumi, kainan ma kana jami'an, di mana saja mereka berada, semua sekali adalah milik Allah dan semua sekali taat setia kepada Allah, tidak ikut seruan kamu. Baik nabi, baik wali yang telah mati, taat setia kepada Allah semasa hidup mereka, dan setelah mati mereka di alam barzakh mereka tidak tahu menahu.
Badi'us samawati wal ardi, dialah Allah yang mencipta lapisan langit dan bumi tanpa melihat contoh-contoh sebelum daripada sesiapa. Bagaimana cara Allah Ta'ala menghidupkan atau mencipta makhluk ini? Semua tu terbit daripada iradah. Wa idza qada amra, apabila Allah Ta'ala ingin membuat satu keputusan atas satu perkara, cepatnya iradah Allah Ta'ala, fa inna ma yaqulu lahu, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata pada benda itu, kun, jadilah kamu, fa huwa yakunu, maka dia pasti akan jadi. Sama ada jadi sekaligus atau jadi berasuh-asuh. Seperti Allah Ta'ala nak jadikan manusia sebagai satu orang yang waras, maka ambil masa 40 tahun. Dia akan jadi orang waras setelah masa 40 tahun. Jadi setengah-setengah tu perkara yang Allah Ta'ala iradah terus jadi, dan setengah-setengah perkara jadi mengikut tertib yang Allah Ta'ala iradah. Syikayah yang kelima, iaitu apa yang berlaku di kalangan orang Mekah, yang mereka dapat daripada bisikan-bisikan seperti mana orang ahli kitab dahulu, iaitu waqala alladhina la ya'lamun, berkata orang yang tidak tahu hukum atau tidak tahu kitab di kalangan orang Mekah, laula yukallimuna Allah, kenapa Allah Ta'ala tidak bertitah kepada kami masing-masing, duk hantar wahyu pada Nabi saja, lepas tu kita semua kena dengan Nabi, kena mengaji dengan dia. Kalau Allah Ta'ala titah kepada kita secara langsung, kita semua tu jadi Nabi lah. Kenapa tidak boleh jadi gitu? Kedua, kenapa ma ta'tina ayah, kenapa tidak datang kepada kami mukjizat? Ayah sini mukjizat, mukjizat mana? Mukjizat yang mereka minta. Mukjizat sebagai alamat kenabian sudah ada dah. Banyak dah mukjizat yang Allah zahir pada semua nabi, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi masyarakat yang jahil dan juga degil ni, dia bukan minta mukjizat untuk sebagai bahan bukti untuk ikut Nabi. Dia minta mukjizat supaya suatu hari Nabi tak mampu nak zahirkan mukjizat, maka dia anggap Nabi kalah. Nabi kalah. Jadi mukjizat yang mereka minta ni untuk memberhentikan Nabi daripada mentadbirkan wahyu. Mukjizat muqtarahah dia panggil. Mukjizat muqtarahah, mukjizat yang mereka minta. Contohnya begini, hari ini Allah zahirkan mukjizat, mereka tidak masuk Islam pun. Esok minta mukjizat pula, lusa minta mukjizat pula, hari-hari minta mukjizat. Tujuannya bila satu hari Nabi tak mampu zahirkan mukjizat, mereka kata Nabi kalah. Jadi Allah Ta'ala tidak zahirkan agama atau pilih mana Nabi untuk ikut hati orang degil. Nah, apa pasal Allah Ta'ala ikut hati orang degil? Mukjizat sekadar mensabitkan Nabi itu Nabi, perkara luar biasa yang berlaku pada satu orang yang mengaku Nabi, dah cukup. Dengan mukjizat ini semua orang boleh terima lah. Yang lain-lain yang ingin menerima, tapi golongan yang degil ni, semua mukjizat pun tidak akan beri apa-apa faedah pada dia. Jadi waqala alladhina la ya'lamun, dan berkata orang yang tidak mengetahui, kenapa Allah Ta'ala tidak bertitah pada kami secara langsung, dan kenapa tidak datang mukjizat yang kami minta. Apa yang dicakapkan oleh orang Mekah ni, kadzalika qala alladhina min qablihim, begitu juga ahli kitab dahulu. Begitu juga ahli kitab dahulu berkata pada Nabi masing-masing, mithla qaulihim, seperti mana orang Mekah ini. Mana penyakit-penyakit yang ada pada orang Mekah ni, jenis degil, minta sesuatu yang tidak munasabah untuk mengeluhkan Nabi. Bukan perangai orang Mekah saja, perangai ahli kitab dahulu pun gini juga. Sebab itulah kalau kita ajar wahyu kepada orang, jawapan orang yang tidak suka dalam Al-Quran, kita pergi ke lain. Sebab itulah kita tidak perlu mengaji banyak mengenai rahsia hati manusia ni. Sudah cukup memahami apa yang Allah ajar pada kita melalui Quran ni. Apabila jawapan-jawapan mirip seperti mana apa yang berlaku jawapan pada Nabi-Nabi dahulu, maka faham dan juga akidah dan kepercayaan mereka lebih kurang sama. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka menyerupai satu sama lain. Allah kata, dengan sebab hati serupa, cakapan pun serupa, jawapan balas pun serupa. Hari ini kalau kita ajar wahyu tauhid, apa yang jawab? Apabila sama jawapan, mana hati mereka sama. Siapa kata? Allah kata tasyabahat qulubuhum,
hati-hati mereka menyerupai satu sama lain. Makna golongan degil Ahlul Kitab dengan golongan degil orang Mekah sama saja. Sebab jawapan sama keluar. Itu orang Mekah dengan Ahlul Kitab. Capur orang Mekah, capur Ahlul Kitab, capur orang Ramelah ni sama saja. Kalau jawapan tu hari ni pun begitu, maka hati mereka sama-sama. Cara mudah untuk difahami. Allah Ta'ala beritahu, qad bayyanal ayat. Jadi kami telah jelaskan berbagai-bagai bentuk mukjizat liqaumin yuqinun, bagi kaum yang ingin meyakini. Bukan untuk kaum yang menentang dan membahas, membantah, tapi bagi kaum yang ingin meyakini sudah cukup banyak mukjizat-mukjizat. Allah jawab yang itulah. Tapi jawapan kenapa Allah Ta'ala tidak titahkan kepada kami secara langsung, ini kita telah baca dari surah dalam Hamid 7. Mana tidak layak, maka nalil basyari ayyukallimuhu Allah. Tidak layak bagi manusia ni Allah Ta'ala bertitah secara langsung pada mereka, sebab mereka ni makhluk. Ayat 119, tasliyah. Tasliyah mana pujuk hati Nabi. Jadi dalam menyampaikan wahyu ni, tentu sekali dugaan-dugaan daripada kerana manusia yang degil ni kamu akan tempuhilah. Dengan begitu pun sabarlah. Inna arsalnaka bil haq. Sesungguhnya kami pilih kamu sebagai rasul bahawa agama yang benar. Sini bil haq ni agama yang benar. Dan tugas kamu basyirah, beri berita gembira kepada orang yang telah menerima tauhid, syurga akan mereka dapat, redha mereka akan dapat. Dalam masa yang sama, wa nadhira, memberi peringatan pada masih orang itu berdegil, ancaman azab akan menunggu mereka kalau mereka mati dekat ada begitu. Dan wala tus'alu, kamu tidak akan ditanya lagi an ashabil jahim, terhadap ahli neraka yang masuk neraka jahim. Kenapa mereka masuk neraka, wahai Muhammad? Allah tidak tanya lagi kamu. Setelah tanggungjawab menyampaikan dan mentabligh wahyu kamu lakukan. Kenapa mereka masuk neraka juga? Allah akan tanya mereka. Nabi tidak akan ditanya. Jadi wala tus'alu ini tasliyah. Kamu tidak akan ditanya lagi tentang penghuni neraka jahim. Kenapa mereka masuk neraka, wahai Muhammad? Al-Mana Allah Ta'ala tidak akan tanya, dan kamu tidak perlu fikir tentang kedegilan dan kesesatan mereka, sebab natijah tu mereka akan tanggung sendiri. Ayat 120, zajrul, teguran. Dan teguran ini teguran pada Nabi. Teguran kepada mereka dan teguran kepada Nabi. Dua-dua teguran. Teguran kepada mereka Yahudi Nasara, dan teguran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam bentuk fardhiyah dia panggil. Dalam bentuk fardhiyah ni takdir. Sekiranya, seandainya. Teguran pada Yahudi Nasara, mana Yahudi Nasara ni dia tidak puas hati kecuali orang yang mengikut Nabi Muhammad ikut mereka. Mana dia tidak akan berhenti dengan keadaan mereka-mereka orang Islam tidak. Bahkan mereka akan usaha Islam ni akan ikut Yahudi, Islam akan ikut Nasara. Walaupun mereka tahu mereka tu tidak betul, tidak benar, agama mereka ataupun kitab mereka sudah habis masa. Dengan begitu memasih mereka berkeras. Orang Quran tu kena ikut orang Taurat, orang Quran kena ikut orang Injil. Bukan ikut Taurat alhamdulillah. Taurat ni ajar orang dia ikut Quran. Injil ajar orang dia ikut Quran. Tapi orang Injil, orang Taurat ajar orang Quran ikut dia. Bukan kesalahan pada kitab, kesalahan pada orang tak ikut kitab. Ini teguran sini, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Sekali-kali dan sekali-kali tidak berpuas hati terhadap kamu, Muhammad, golongan Yahudi ini dan golongan Nasara itu. Tak puas hati. Ada saja khija'ah dia akan buat, hatta sehingga tattabi'a millatahum, kamu ikut belaka syariat mereka, barulah puas hati. Sehingga beberapa Islam ni jadi Nasara belaka, sehingga beberapa Islam jadi Yahudi belaka, barulah puas hati. Kalau duduk gini-gini, mana asing-asing tidak puas hati. Apabila makna tidak puas hati, ada saja rancangan pagi petang siang malam sampai kiamat akan mereka guna untuk merosakkan umat Islam. Apabila mereka tidak puas hati, mereka akan buat usaha habis-habisan. Jadi kalau kamu orang Islam berdiam diri, mana kalahlah kamu. Dia tidak macam kita. Dia pagi petang siang malam akan berusaha dengan berbagai cara-cara dia sehingga kita ikut dia. Ini ayat Quran.
Qul, jawab pada mereka mudah-mudah, inna hudallah huwal huda. Sesungguhnya hidayah Allah dialah sebenar-benar hidayah. Ikhtiar manusia pergi ni nak menyesatkan orang yang berada di atas hidayah ni, itu ikhtiar mereka. Tapi hidayah Allah tetap hidayah. Allah Ta'ala akan bawa hamba-hambanya yang mencari hidayah dengan ikhlas kepada jalan hidayah hingga kepada tahap kesempurnaan. Dan golongan Yahudi Nasara yang berusaha menyesat dan memurtadkan mereka ini tidak boleh buat. Sebab hidayah Allah Ta'ala itulah sebenar-benar hidayah. Apabila Allah akan bagi hidayah pada orang yang sebenar cari hidayah, maka hidayah ini akan selamatkan mereka. Kemudian ini teguran pada Nabi, wala ini tabaqta ahwa'ahum, dan sekiranya kamu ikut hawa nafsu mereka. Sebab agama yang ada dalam mereka ajak orang mereka ikut Quran. Agama dalam Taurat, agama dalam Injil ajak orang mereka apabila zahirnya syariat Quran, ikut Quran mereka. Tapi hak ajak kamu kepada mereka ini bukan Quran, bukan Taurat dan Injil, hawa nafsu mereka. Hawa nafsu. Jadi bezakanlah. Kalau kitab wahyu mereka, tolak orang dia ikut Quran. Kalau nafsu mereka lah ajak orang Quran ikut mereka. Jadi wala ini tabaqta ahwa'ahum, sekiranya kamu mengikuti hawa nafsu mereka, ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi, setelah sampai kepada engkau wahai Muhammad ilmu wahyu yang qat'i, yakni ilmu wahyu Quran, ikut juga, maka natijah ikut nafsu, tinggal wahyu. Setelah wahyu dipelajari, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, tidak ada lagi bagi kamu daripada hukum Allah sebagai pelindung dan sebagai penolong. Ini Nabi ni, kita umat Nabi tak ada apa-apa pun benar. Teruk lagi Nabi sendiri ni, mana bil fardhi wa taqdir. Takdir kata Nabi sendiri, ketua segala Nabi ni ikut Yahudi, Allah tak tolong dia. Bermakna wahai umat Nabi, kamu apa saja, apa-apa kedudukan kamu tak ada kedudukan apa-apa pun di sisi Allah Ta'ala. Lebih lagi Allah tak akan tolong. Kemudian Allah Ta'ala beritahu ayat 121 dalil naqli, dalam keadaan ahlu kitab ramai-ramai menentang Nabi, tapi masih ada golongan ahlu kitab yang memiliki fitrah yang baik, yang Allah jadikan bahan bukti untuk kebenaran agama Islam ni, juga ikut Nabi. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang diberi kepada mereka kitab Taurat dan kitab Injil, Yahudi atau Nasara. Ada juga orang yang baik. Alamat orang baiknya ialah yatlunahu haqqa tilawati. Ini jumlah muqaddarah ni. Orang-orang daripada kalangan Yahudi atau daripada kalangan Nasara yang baca kitab Taurat mereka, yang baca kitab Injil mereka, hal keadaan mereka baca yatlunahu haqqa tilawati, mereka baca kitab itu sebenar-benar baca, tidak ubah suai. Haqqa tilawah maknanya membaca kitab masing-masing, haqqa tilawah, baca dengan cara yang benar, bertalaqi, tidak ubah suai. Ulaika, mereka yang bersifat seperti itu, mana orang kitab mereka yang baca dan mengaji seperti mana diajar, yu'minuna bihi, mereka itu akan beriman dengan kebenaran. Yu'minuna bil haqq sini, mereka akan beriman dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi akhir zaman. Mana ada? Dan itulah merupakan bahan bukti yang Allah Ta'ala akan guna di akhirat nanti untuk dizahirkan kepada golongan-golongan ahli kitab juga yang lari kerana degil daripada kebenaran. Wa man yakfur bihi, dan siapa yang mengkufri akan kebenaran, faulaika humul khasirun, maka mereka yang bersifat seperti itulah golongan yang betul-betul rugi. Ayat 122 inilah targhib kepada ahli kitab supaya ikut syariat Nabi akhir zaman. Dan permulaan perbahasan tentang risalah, mana daripada ayat yang kita baca, daripada ayat 30 sampai ke 40, daripada ayat tu sampai ke ayat 131 ni tentang Yahudi dan sebahagian besarnya tentang tauhid, perbahasan mengenai tauhid, yakni ketauhidan, mana tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan agama Allah. Kemudian ayat 122 sehingga 177,
perbahasan mengenai risalah ke Rasul. Rasul akhir zaman, kebenaran syariat Nabi akhir zaman, amalan Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad SAW hamba Allah yang dipilih untuk menjadi Nabi. Cuma diberitahu pada permulaan ini kepada Bani Israel. Pujuk mereka, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kamu ingatlah semula nikmat aku yang aku telah beri kepada kamu suatu masa dahulu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah lebihkan kamu berbanding dengan umat-umat lain di zaman kamu. Kemudian disusuli dengan takhwif ukhrawi. Maknanya nak ajak mereka ikut syariat ini, kena ada dalam hati mereka takut akhirat, bukan dunia. Dengan keadaan cinta dunia, manusia degil. Sebab tu ada ayat takhwif ukhrawi. Wattaqu yauman, dan kamu semua hendaklah takut apabila mati akan berjumpa suatu hari kelak, itu akhirat, yang mana hari itu la tajzi nafsun an nafsin syai'. Satu orang jiwa tidak boleh menolong jiwa yang lain walaupun sedikit. Wala yuqbalu minha adlun, tidak akan diterima harta sebagai tebusan daripada jiwa itu kalau sekiranya ada. Wala tanfa'uha syafa'ah, tidak boleh memberi syafaat kepada jiwa itu sekiranya ada. Walahum yunsunu, dan mereka tidak dapat bantuan daripada segenap arah, sekalipun daripada kesembelan Allah juga tidak ada. Jadi dua ayat ini ayat yang bentuk fikiran-fikiran ahli kitab. Setelah sekian lama Allah Ta'ala bongkar rahsia mereka dahulu, ajak mereka kembali kepada syariat akhir zaman, Quran. Mari mengaji Quran dengan Muhammad ini di Madinah. Mana bagi mereka yang berada pada zaman Nabi, kat duduk sekitar Madinah itulah, Aus dan Khazraj, Bani Nadir dan Bani Quraizah, Bani Qainuqa, dia hak jauh sikit Khaybar. Pakat mari belakang, kamu semua anak-anak Bani Israel, ingat kita satu hari akan mati, dan di sana tidak seperti dunia. Tidak siapa boleh tolong siapa, tak boleh nak bayar, tidak ada sokongan. Jadi kalau kamu fikir, maka kamu akan mari belajar dengan Nabi di Madinah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, Nabi akhir zaman ni bukan sembarangnya. Bukan sembarangnya. Nabi akhir zaman lahir daripada doa Nabi Ibrahim. Makna keturunan lahir pada doa lah. Satu perkara yang hebat. Sebab Yahudi dia nak supaya Nabi Ibrahim duduk alik dia. Nasara nak supaya Ibrahim duduk alik dia. Sebab Nasara Yahudi ni Nabi Ibrahim mereka tak tolak. Mereka tidak tolak. Hebatnya jika ada hubungan dengan Nabi Ibrahim. Orang Nasara rasa hebat apabila ada hubungan dengan Nabi Ibrahim. Begitu juga Yahudi. Sebab itulah masing-masing mendakwa mereka ni puak. Mana Ibrahim ni puak mereka. Kita akan baca pada surah Ali Imran. Di sini Allah Ta'ala zahirkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW satu orang Nabi yang lahir pada akhir zaman, Nabi terakhir, Nabi penyudah, Nabi penutup, yang lahir Nabi akhir zaman ini daripada doa Nabi Ibrahim. Makna cucu dia ni lahir pada doa dia, bukan sembarangan. Cuma Allah Ta'ala beritahu di sini kehebatan orang yang nak berdoa ni. Orang yang nak berdoa ni, Nabi ni, apa dia hebat? Allah Ta'ala beritahu kelebihan yang ada pada Nabi Ibrahim sendiri. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimat. Di waktu Allah Ta'ala Tuhannya menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai-bagai ujian. Setengah tafsir tulis ujian ni 10 fitrah. Kak kuku, guti misah, semua sekali. Setengah ulama tafsir kata. Cuma sebahagian ulama tafsir lain kata, kalau uji benda seperti itu, umat-umat yang lemah biasa boleh buat. Umat-umat yang biasa boleh buat. Benda itu kita tidak payah. Jadi apabila betul ujian, maknanya yang ada pada Ibrahim ni, yang biasa orang tak boleh buat. Itu panggil ujian yang menyebabkan derajat dia hebat. Kalau jenis-jenis fitrah yang biasa, manusia semua boleh buat. Jadi tidak ada kelebihan pada Nabi Ibrahim di segi boleh buat perkara itu. Lepas tu apa dia? Bi kalimatin. Kalimat sini sekurang-kurangnya 4 perkara. Pertama, Nabi Ibrahim sanggup dibakar sebab ada dalam Quran.
Kerana agama Allah dia bersedia dibakar. Bukan sembarang ya, boleh masuk dalam api. Mana kerana mengajak dan mentabligh wahyu, raja dunia masa tu nak bakar dia. Dia memang bakar. Maka ujian dia dibakar ini salah satu ujian besar, dan dia telah berjaya. Kemudian setelah hancurnya Namrud, dia diarah daripada arahan menyebarkan tauhid daripada kaum dia sebelum ni di Iraq pergi ke Palestin pula, Syam. Wabak Namrud duduk di Babel di Iraq, hancur situ. Tapi kerja Nabi Ibrahim tidak habis. Ayah dia pun tak boleh ikut dia, ayah dia pahalau dia. Maka dia diarah untuk pergi hijrah ke Syam, meninggalkan kampung halaman dia Iraq, meninggalkan segala-gala atas arahan tauhid ini satu pengorbanan besar. Tinggal segala-gala, pergi ke Syam, ke Palestin. Ujian yang ketiga, bawa anak beserta isteri Hajar. Yang sebelum ni dia tak dapat anak pun. Dia sudah kahwin dengan Sarah sekian lama, tapi anak tidak dapat. Dia dapat hadiah Maria, dia dapat anak Hajar daripada hadiah Raja Mesir. Daripada ni dia dapat anak yang bernama Ismail. Setelah umur tua dia baru dapat anak. Allah arahkan dia ambil isteri ni hak dapat anak ni dengan anak-anak sekali dia letak di Mekah, tempat yang mana asbab mati ada, asbab hidup tak ada. Bukan mudah. Dia letak situ. Maka dia sanggup letak situ atas arah wahyu. Masa tu air Zam-Zam tak ada, air tak ada, pokok kayu biar ada air dulu. Arahan kedua, setelah sekian lama anak dia daripada kecil dipelihara oleh isteri dia sampai besar, barulah dapat tengok anak laki-laki. Ia baik. Bukan sembarangnya anak laki-laki. Anak laki-laki yang boleh ikut bapa, dari segi perangainya, dari segi tutur katanya, dari segi sifat akhlaknya, sehingga Nabi Ibrahim sangat-sangat sayang. Dia anak kadang-kadang menyakiti pun ada. Seperti sampai tahap teruknya anak ni, kalau aku tak ada anak balik lagi mikir ayahnya. Kadang-kadang manusia mungkin ada begitu, menyusahkan dia. Nak tidur tak boleh, nak rehat tidak boleh kerana anak. Macam-macam. Itu anak yang deraka. Ini anak yang tak asli. Jadi Allah Ta'ala bagi mimpi sembelih. Bukan sembelih ni, bagi mimpi sembelih. Cuma mimpi Nabi wahyu, supaya buat hak mana diarah dalam mimpi. Bukan mimpi kita bukan wahyu. Banyakkan nafsu. Jadi di dalam mimpi yang Nabi Ibrahim mimpi, dia nak sembelih anak dia. Dan dia faham bahawa ini arahan Allah, sebab mimpi dia ni mimpi satu orang Nabi. Dia sanggup buat anak yang dia baru dapat peperangan juruh pula, baik pula. Dan harapan dia anak ni lah berganti dia, suruh sembelih. Oleh kerana arahan Allah, dia sanggup buat. Dia boleh buat lah. Inilah Ibrahim. Maka doa orang seperti ini memang makbul. Jadi wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Allah Tuhannya telah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian. Fa atammahunna, dia dapat menyempurnakan ujian semua sekali. Di antaranya 4 itu. Qala, Allah berfirman, inni ja'iluka linnas imama. Memang aku jadikan kamu wahai Ibrahim imam, ikutan bagi seluruh manusia. Ikutan di segi yakin, ikutan di segi takwa, ikutan di segi adab, semua ikutan syariat agama. Ikutan lah. Macam tu Imam Semaya, ikutan. Kalau dia buat apa, kita buat gitu. Tapi ikutan apa dayak ni, ikutan di segi segala kehidupan syariat dan penghayatan syariat. Nah, macam mana yakin? Tanya Ibrahim yakin. Macam mana takwa? Tengok Ibrahim, dia ikutan. Macam kita kata imam nahu, kalau ngaji nahu kaedah macam mana, kena tanya imam nahu, tanya arahan dia lagu mana. Imam fiqh, imam mazhab fiqh, Syafi'i, Hanafi, imam tafsir. Jadi imam-imam ni tempat kita rujuk untuk tertanya, supaya idea yang dia sampai kepada kita boleh ikut. Sebab dia memiliki kepakaran, kemahiran yang berhak kita ikut. Sebab betul. Itu imam. Tapi imam di sini ikut dari segi penghayatan syariat. Lagu mana yakin? Lagu Ibrahim.
Lagu mana takwa? Lagu Ibrahim. Mana gitu. Lagu mana ibadat? Ibrahim. Lagu mana zikir? Zikir Ibrahim. Imamah. Kami jadikan kamu wahai Ibrahim untuk seluruh manusia imam, ikutan dalam menghayati syariat. Apabila Allah Ta'ala bagi derajat dia begitu, wa qala, kata Ibrahim, wa min dzurriyyati, dan lantik juga daripada zuriat aku, bukan aku seorang saja. Nabi Ibrahim ni dia kata, wa min dzurriyyati, daripada kalangan zuriat aku pun lantik juga wahai Allah. Biar ada juga imam-imam daripada zuriat aku yang orang boleh ikut dia di segi penghayatan syariat. Allah jawab, qala la yanalu ahdi zalimin, tidak akan dapat ahdi ini, pemberian sifat kenabian dan berhak dijadikan imam untuk diikuti oleh orang yang zalim. Tidak boleh, tidak akan capai orang zalim tetap orang ini. Perkara-perkara yang mulia, yang tinggi, tidak akan diperoleh oleh orang zalim. Maka apa yang Allah Ta'ala ceritakan di sini, nak beritahu keturunan Nabi Muhammad SAW, untuk nenek dia dulu hebat. Sini muqaddar kulna kami cerita. Di sini Allah Ta'ala ingin menceritakan kiblat Nabi Ibrahim dan kiblat Nabi Muhammad SAW. Tidak Baitul Maqdis, bukan Kaabah. Yahudi Nasara dia kiblat lain. Umat akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, kiblat dia dengan kiblat datuk nenek dia Ibrahim dulu serupa. Jadi sini kelebihan Kaabah. Wa id ja'alnal baita mathabatan linnas, dan kami, di waktu kami telah jadikan Baitullah di Mekah sana mathabatan linnas, tempat rujukan manusia dalam agama, baik dalam sembahyang, baik dalam apa-apa perkara. Nak berhimpun, kena berhimpun situ. Nah, berhimpun situ, tempat berhimpun. Jadi jangan duk berhimpun di Malaysia, jangan duk berhimpun di Amerika, jangan berhimpun di Jepun. Berhimpun di Baitullah. Tapi kalau urusan dunia, urusan apa bolehlah. Tapi kalau urusan agama, kena berhimpun di Mekah. Dan berlaku sungguh setiap tahun. Tak berlaku sungguh setiap tahun. Ya, ibadah dulu sampakah hari ini, berhimpun sama setiap tahun. Tidak ada perhimpunan yang paling ramai dalam sejarah ni sampakah hari ini seperti yang berhimpunnya manusia di Baitullah. Allah sebut dalam Quran, mathabatan linnas, tempat rujukan dan perhimpunan manusia. Wa amna, dan tempat aman, damai. Tempat lain hura-hara, tapi Mekah Madinah ni adalah tempat aman. Oleh kerana Kaabah ni yang Allah Ta'ala letak di tengah-tengah dunia ini, tempat manusia berhimpun dan tempat aman sekali, maka wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, kamu semua bila pergi ke sana, jadikanlah maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim diri untuk bina Kaabah tu, tempat sembahyang sunat. Musalla ni tempat sembahyang untuk tunaikan sembahyang sunat setelah tawaf. Mana di situ ada kelebihan. Wa ahidna, dan kami telah beritahu pada waktu itu ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, kepada anaknya Nabi Ismail, kamu berdua antahirah, adalah sucikan baiti, Baitullah aku ini, dan sekitar-sekitarnya kamu sucikan daripada apa saja perkara yang boleh mencemarkan kerohanian dan jasmani. Jadi apa-apa perkara yang boleh membawa pada syirik, buang belakang, kalau ada apa-apa sekalipun. Dan apa-apa perkara kotoran najis yang boleh merosakkan pakaian-pakaian dan tu badan orang yang melakukan ibadat ni, kena bersihkan juga kedua-dua. Lit-taifin, bagi orang yang datang tawaf. Apa dikatakan tawaf lebih dahulu pada sembahyang? Kerana Baitullah ni tempat tawaf diutamakan. Sebab orang nak mari tawaf tak ada tempat lain, ni saja. Tempat lain boleh sembahyang, tempat tawaf ni hanya satu ni saja. Jadi diutamakan tawaf kerana di sini salah satunya tawaf. Wal akifin, bagi orang yang ingin iktikaf. Wal ruk'i sujudi, bagi orang yang rukuk kerana Allah dan sujud kerana Allah. Dia semua ni tawaf kerana Allah, kerana iktikaf kerana Allah, rukuk dan sujud kerana Allah. Jadi dia bina Kaabah.
dia jadikan Kaabah dan masjid sekitar tu tempat yang bersih untuk ibadah, tawaf, i'tikaf dan juga rukuk sujud. Yang ketiga, doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata dalam doa dia, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al hadha, jadikanlah tempat ini baladan amina, satu tempat, satu daerah dan negeri yang aman. Jadi baladan ni maknanya satu tempat yang dihuni oleh penduduk. Lon ini gersah bukit dah sini. Jadi kalau tempat ini ada Kaabah Sultan ni baladan, negeri yang dihuni oleh penduduk. Kita kena tasawur bahasanya masa Nabi Ibrahim pergi mula-mula ni orang tak ada. Orang tak ada. Batu Sultan ni saja ni. Batu Kaabah ni ada. Tempat yang Allah Ta'ala tunjuk pada dia untuk bina Kaabah. Orang-orang pun tak ada. Sebab air pun tidak ada. Di lembah yang kering, tidak ada apa-apa. Kita tasawur apabila tengok gambar, semasa mula-mula nak dijadikan Kaabah, segala gambar yang dibuat semua kosong lah, orang tak ada. Bangunan itu yang kedua, orang pun tak ada. Jadi Nabi Ibrahim doa, baladan, jadikan negeri tempat dihidup yang dihuni oleh penduduk. Ini baladan, ini doa dia pertama. Aminan, yang mana negeri ini aman, orang boleh duduk, orang tidak takut. Kadang-kadang penduduk ada tapi tidak aman. Bahkan jadikan negeri ini ada penduduk dan aman. Ketiga, warzuq alahu minat thamarat, dan kurniakanlah rezeki kepada penduduk di sini buah-buahan. Ia tak ada sini. Sebab nak tanam apa tak ada sini. Makna buah ni kalau ada di Mekah, bukan duduk daripada hasil Mekah, luar Mekah. Cuma wahai Allah, bagilah semua ini man amana minhum, orang yang beriman dari kalangan mereka, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Berarti orang tidak beriman jangan duk bagi. Nah, Allah jawab tidak begitu. Maknanya dalam rezeki ini siapa-siapa pun tak bagi. Tidak seperti mana sifat nubuwah, sifat taat, sifat yang menjadikan contoh dan imam itu memang orang-orang zalim tidak boleh. Tapi bahagian makan dia ni tidak khusus untuk orang beriman. Walaupun Nabi Ibrahim kata man amana, orang beriman. Allah jawab wa man kafara, orang yang kafir pun, orang kafir pun rezeki ni aku bagi. Fa umatti'uhu qalila, aku bagi juga kesenangan kepada orang kafir qalilan, sedikit sementara dia belum mati, yakni semasa duduk dunia. Bagi juga kepada orang kafir. Di mana bahagian rezeki ni tidaklah terhalang. Bahagian agama saja pilihan. Kalau bahagian rezeki tak ada pilihan, boleh bagi bakar. Cuma apabila dia tidak ada agama, dia dapatlah rezeki dunia. Thumma, kemudian bila dia mati, attarruhu ila azabin, aku paksa dia masuk dalam api neraka. Tidak dapat tidur. Makna dalam bahagian rezeki dunia ni boleh berlaku, tapi bila mati saja paksa masuk neraka. Wa bi'sal masiru, seburuk-buruk tempat kembalian neraka. Doa kedua, ikhlas Nabi Ibrahim. Doa kedua ni ikhlas Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, ketika Nabi Ibrahim membina asas Kaabah minal bait. Qawaid ni asas minal bait daripada Kaabah itu. Wa Ismailu, begitu juga anaknya turut serta dalam membina. Kemudian setelah berkhidmat membina masjid, dia berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami. Susah payah kami bina masjid, susah payah kami membina Kaabah, terimalah daripada kami. Terima semua. Innaka antas sami'ul alim, bahawa engkau lah yang maha mendengar doa kami, iaitu dengar dan luluskan segala permohonan. Al-alim, maha mengetahui isi hati kami. Mana minta Allah terima, segala-gala terimalah. Dia kena terima semua sekali. Susah payah, amalan ibadat, semua sekali terima. Kemudian doa dia lagi, Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna muslimaini laka, jadilah kami ini semua golongan yang berserah diri kepada engkau. Berserah diri ini muwahhidai ini. Jadilah kami ini muslimaini,
Jadilah kami berdua muslimaini, dua-dua orang yang berserah diri, yakni muwahhidaini, yang merupakan ahli tauhid, mukhlisaini, ahli ikhlas, muti'aini, ahli ta'at. Muslimah ini makna bagi tauhid, ikhlas, ta'at. Tafsir Khazin kata. Jadi apabila sebut kata Islam, mana satu orang itu orang Islam, orang yang ahli tauhid, orang ikhlas, orang ta'at. Wa min zurriyatina, dan daripada zuriat kami wahai Allah, jadikan juga ummatan muslimatan laka, umat yang ramai yang juga bersifat seperti ini. Sifat Islam, yakni sifat tauhid, sifat ikhlas, sifat ta'at. Jadi kami berdua bersifat seperti itu, dan daripada zuriat-zuriat kami juga pilih di antara mereka itu umat yang muslimah, umat yang memiliki sifat tauhid, sifat ikhlas, sifat ta'at. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, wa arina manasikana, ajarlah kepada kami. Arina dengan mana alimna, ajar kepada kami manasikana, amal-amal haji kami. Sebab Baitullah ni ada hubungan dengan haji dan umrah. Wa tub alaina, kekalkanlah taubat kami. Tub ni maknanya bukan hari ni terima taubat sama-sama. Wa tub ni amrul ibqai, kekalkanlah dalam menerima taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, engkau lah maha menerima taubat lagi maha mengasihani. Doa seterusnya, masa ni lah doa dia untuk Nabi akhir zaman. Makbul belaka doa dia ni, makbul belaka. Jadi kita hak ahli tauhid ni akan masuk dalam ayat ummatan muslimah. Doa Nabi Ibrahim, pilihan Allah daripada kalangan ummatan muslimah ni adalah hasil pada doa Nabi Ibrahim. Seandainya kita jenis ahli tauhid, ahli ikhlas, ahli ta'at, kita akan masuk dalam doa dia sebenarnya. Kita telah masuk dalam doa Nabi Ibrahim. Hak ni dia doa untuk Nabi sendiri. Rabbana wahai Tuhan kami, wa ba'ath fihim, pilih juga dari kalangan umat muslimah itu rasulah, satu orang rasul, minhum dari kalangan mereka juga, jenis manusia. Lantiklah, yang wa ba'ath mana bangkitkanlah, mana pilihlah sebagai rasul di kalangan mereka seorang rasul daripada bangsa manusia. Yang mana rasul ni sifat dia tiga ya. Dan umat dia yang melakukan amalan rasul pun tiga juga. Hari ni pun kalau kita buat amalan tiga ni, supaya kita merupakan ulama pewaris rasul, pewaris anbiya. Apabila tiga perkara ni dibuat, tiga perkara ni berkali-kali disebut oleh Al-Quran. Tiga perkara ni. Pertama, Nabi Ibrahim beritahu sifat rasul yang akan lahir nanti, orang yang bersifat seperti ini. Yatlu alaihim ayatika, yang membaca ke atas mereka ayat-ayat kamu, yang membaca ke atas mereka ayat-ayat kamu, ayat-ayat wahyu, untuk ajak mereka beriman. Sebab tilawah alaihi ni bukan tilawah baca untuk beli pahala ni. Kalau baca atas orang ni makna baca mengajar mereka supaya mereka menerima iman, menerima iman, menerima tauhid. Apabila mereka menerima tauhid setelah dibaca ayat, ajar pula mereka wa yu'allimumul kitab wal hikmah. Yang Nabi tadi ajar pula mereka yang sudah menerima kitab dan hikmah. Kitab maknanya terperinci di segi akidah dan syariat. Hikmah maknanya sunnah, penghayatan daripada Nabi itu sendiri. Hikmah ni tidak ada khilaf lah di segi ulama, yang ni sunnah Nabi SAW, cara hidup Nabi, cara penghayatan Nabi. Mana isi Quran diberi tahu dalam Quran ni asas-asas syariat, bukan detail, asas-asas. Yang kita sentiasa kena ingat, sembahyang ni sebesar-besar syariat, tapi tidak lengkap dalam Quran. Mana dengan keadaan kita baca Quran saja, kita tak boleh sembahyang 2 rakaat, tidak cukup. Jadi apabila sembahyang ni tidak cukup, kalau baca Quran, kena ngaji hadis juga. Bermakna hikmah sini adalah penghayatan kitab ini daripada ajaran Nabi. Jadi hikmah sini sunnah. Imam Syafi'i kata kalau dah ada Al-Quran, hikmah di situ maknanya sunnah, mana penghayatan Nabi. Jadi ajar mereka yang sudah menerima tauhid, kitab dan sunnah.
dan wa yuzakkihim, dan Nabi tadi akan mentazkiyahkan mereka, mana berusaha membersih hati mereka daripada syirik dan dosa. Tazkiyah sini bersih hati mereka daripada syirik dan dosa, minasyirki wa zunub. Ini 3 perkara. Jadi Jalalain kata yuzakkihim, yani yutahhiruhum 'ani syirki. Tazkiyah mereka ini adalah tazkiyah mereka daripada syirik. Sebab orang apabila masuk Islam, hati dia bergantung dengan macam-macam. Selama mana tidak habis dalam Al-Quran ni dia belajar, banyak perkara dia bergantung. Walaupun dia sudah habis dah belajar daripada ayat-ayat Allah Ta'ala, tidak semestinya pergantungan dia tu penuh pada Allah Ta'ala. Ingat, bukanlah mudah. Kita kata tazkiyah sini satu lafaz yang mudah difahami, betul. Tapi hati kita menjadi hati yang tazkiyah bukan mudah. Mana apabila kita sentiasa berurusan dengan kehidupan dunia, hati kita bergantung dengan dunia. Hak luar ni dengan asbab tu memanglah kita tidak boleh kita tolak dah. Payah dah nak rusak kita, tapi kita ingat asbab yang dibenarkan kita berurusan ini juga akan merosakkan kita. Jadi asbab-asbab ini kadang-kadang membawa kita melakukan dosa. Sebab bergantungnya kepada makhluk ini kok mana pun salah. Dibenarkan guna, tidak dibenarkan bergantungnya. Sebab itulah kalau bergantung pada luar asbab dipanggil syirik akbar. Kalau bergantung dengan asbab dipanggil syirik asghar. Syirik kok mana pun syirik. Mana bergantungnya kepada selain pada Allah tidak dibenarkan. Jadi oleh kerana itulah Nabi tadi akan sentiasa berusaha kepada umat yang telah memeluk Islam dan ahli tauhid, tazkiyah, mana sentiasa bersih hati mereka daripada bergantungan kepada selain pada Allah, baik luar lingkungan asbab, baik dalam lingkungan asbab. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini doa Nabi Ibrahim, dan lahirlah Nabi Muhammad SAW ikut daripada doa dia. Dan umat yang lahir daripada kalangan umat yang beriman juga hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, begitu sekali Nabi lahir daripada doa Nabi, maka adalah dia satu orang Nabi sangat-sangat hebat. Dan betul Allah Ta'ala telah angkat Nabi Muhammad SAW ketua segala Nabi, Khatamul Anbiya, derajat paling tinggi bagi seluruh manusia. Nabi itu tinggi sekali, maknanya bagi manusia seluruhnya merupakan ketua bagi segala manusia. Tapi jika ada orang benci, itu orang bodoh. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim, tidak ada orang membenci milah Ibrahim ini. Agama Ibrahim mana agama yang dibawa oleh Ibrahim dan wahyu Allah, dan dibawa oleh anaknya Ismail, dan dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia panggil Ibrahim lakon ni. Tidak ada yang membenci milah Ibrahim ini illa man safiha nafsah, malaikat orang yang membodoh dirinya sendiri. Bukan milah Ibrahim hak ada Malaysia sesat tu. Milah Ibrahim sini adalah syariat Quran yang berasal pada tauhid, risalah dan akhirat. Walaqad istafainahu fid dunya, kami telah pilihnya dunia ini sebagai pembawa risalah. Wa innahu, dan dia sesungguhnya di akhirat nanti, fil akhirah laminas salihin, daripada golongan soleh, darjat tertinggi. Ketika Allah Ta'ala pilih dia, ini waktu Allah Ta'ala pilih, waktu istifat dia panggil, waktu pemilihan ni. Allah Ta'ala kata pada dia, idh qala lahu rabbuhu aslim, ketika Allah Ta'ala pilih dia menjadi Nabi, aslim, wahai Ibrahim, masuklah Islam. Mana berimanlah kamu dalam hati dan anggota kamu menuruti syariat daripada wahyu yang disampaikan. Lalu Ibrahim jawab, aslamtu li rabbil alamin, aku telah memeluk Islam, mana aku telah menerima Allah yang Maha Esa dan syariatnya yang diturunkan kepada aku, dan balasan nanti di akhirat. Aslamtu li rabbil alamin. Jadi tauhid yang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Ibrahim, inilah Nabi Ibrahim ajar pada anak cucu dia. Wasa biha Ibrahim bani, telah mengajar wasiat ini oleh Ibrahim kepada anak cucu dia, kepada anak-anaknya dan ke cucu dia.
Sebab Nabi Ibrahim ada dengan cucu. Begitu juga Yakub, cucu Nabi Ibrahim ni, ajar kepada anak-anak dia. Ibrahim ajar kepada Ishak dan Ismail, dan cucu dia Yakub. Dan cucu dia juga Yakub ajar kepada anak-anak dia. Apa dia? Ya baniyah, wahai anakku semua. Yang ni ajaran Ibrahim dan ajaran Yakub. Inna Allah astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah pilih untuk kamu dinul Islam. Ya, din ajaran tauhid, risalah dan akhirat. Maka fala tamutunna, maka jangan kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan hal keadaan kamu adalah orang Islam, orang tauhid, orang yang ikut kerasulan, syariat dan sunnah, dan orang yang percaya akhirat. Ini apa yang berlaku zaman dahulu di antara Nabi Ibrahim dan anak cucu dia, di antara Nabi Yakub anak cucu dia. Jadi wahai orang Yahudi zaman ini, jadi kamu ada pahaman yang bertetangga dengan agama-agama Ibrahim dan Yakub ni, mari pada mana? Agama-agama yang baru ni, maknanya syariat-syariat yang baru yang tidak menepati tauhid seperti mana ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Jadi am kuntum syuhada, apakah kamu hadir? Apakah kamu hadir id hadara Yaqub al-maut, apabila hampir waktu kewafatan Nabi Yakub, hampir tiba. Hadara mana hampir tiba? Adakah kamu semua hadir ketika hampir tiba kewafatan Nabi Yakub? Apabila dia nak mati, dia pesan. Sebab orang ahli syurga ni, dia tidak jenis mati mengejut, mati berpesan dia panggil. Idh qala li banihi, ketika dia kata sebagai pesanan kepada anak cucunya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu akan sembah, apa yang kamu akan lakukan ibadat, apa yang kamu akan suruh selepas mati aku. Min ba'di sini min ba'di mauti, nak tanya sepatut selepas aku mati ni mau nak ibadat kepada siapa, mau nak doa kepada siapa. Qalu, mereka yang berada pada masa tu berkata, na'budu ilahaka, tengok, kami akan beribadat kepada ilah engkau dan ilah datuk nenek engkau Ibrahim dan Ismail dan Ishak, yakni ilahan wahidah. Ini badal bagi ilahaka, yakni ilah yang maha esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua kepada ilah yang maha esa itulah menjadi Islam. Habis itu Allah Ta'ala berfirman, tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang makbul, yang telah berlalu zaman masing-masing. Zaman Ibrahim telah berlalu, zaman Ismail telah berlalu, zaman Yakub telah berlalu. Laha ma kasabat, dia akan dapat pahala yang dia buat. Walakum ma kasabtum, dan kamu akan dapat pahala yang kamu buat zaman ini. Jangan duduk pakar keturunan tapi amalan tidak betul. Ni duk sebut kita ni keturunan Nabi Ibrahim, kita ni keturunan Nabi Ismail, macam-macam, tapi amalan tidak sama. Jadi amalan mereka dapat, amalan kamu dapat. Jadi janganlah bersabit dengan keturunan kamu akan selamat, sedangkan amalan kamu lain, amalan mereka lain. Ayat ni biasanya nak menafikan kehebatan keturunan kalau amal tidak betul. Dalam masyarakat kita kadang duk jajah ahlul bait. Dan kan Nabi dia dah ajar duk jajah gitu. Kalau dia keturunan Nabi, baiklah. Tapi golongan Nabi yang amal dan akidah seperti Nabi, itu baik. Dia ajak orang lain juga supaya ikut akidah dan amal seperti Nabi. Kadang-kadang keturunan saja Nabi, tapi amal dan akidah memang tidak seperti Nabi, seperti lain-lain ibadah yang baik. Itu tidak betul. Sebab ini ayatnya, wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kamu wahai orang zaman ni tidak akan ditanya apa saja yang mereka buat dahulu. Apabila mereka buat, mereka tanggung, kamu buat, kamu kena tanggung. Syikayah. Masalah timbulnya ialah dalam keadaan jelas seperti ini, Allah Ta'ala akan melihat hamba dan hukum hamba mengikut akidah dan amalan. Tapi Yahudi dan Nasara tidak sedemikian. Wa qalu, mereka berkata, Yahudi dan Nasara berkata, kunu huda, Yahudi kata jadilah Yahudi saja. Nasara pula kata kunu Nasara. Sini kena terjemah saja. Mereka berkata, makna Yahudi kata jadilah Yahudi saja, atau Nasara kata Nasara jadilah kamu Nasara saja. Tah tadu barulah kamu dapat hidayah.
Yahudi kata jadi Yahudi saja baru dapat hidayah. Nasara kata jadi Nasara saja dapat hidayah. Qul, jawab pada mereka, semua dua itu tidak betul. Bal bahkan nattabi'u millata Ibrahim muqaddar nattabi'u, bahkan kami tidak akan ikut Yahudi, kami tidak akan ikut Nasara, bahkan kami akan ikut millata Ibrahim, millah Ibrahim hanifan, yang tauhid. Ya. Sebab kalau tidak bubuh hanifan, orang Mekah kata kami ikut Ibrahim, tapi dia ikut Ibrahim syirik. Dia ikut Ibrahim tapi syirik. Allah tambah kata di sini milah Ibrahim yang membezakan dengan apa-apa yang didakwa oleh manusia ialah hanifan, iaitu ikut milah Ibrahim yang tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, takkid lagi, dan dia Ibrahim tidak syirik, tidak daripada golongan syirik pada Allah. Apa dia milah Ibrahim? Ni milah Ibrahim. Khalasah milah Ibrahim ialah qulu, katakanlah dengan lidah dan terimalah dengan hati, amanna billah, kami beriman pada mentauhidkan Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa saja wahyu yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, kepada Ismail, Ishaq dan Yaqub, wal asbaq, dan anak cucu Yaqub, dan juga wahyu yang wa ma utiya Musa, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa, wa Isa, dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan wa ma utiyan nabiyyuna min rabbih, dan wahyu yang diturunkan kepada semua nabi-nabi daripada Tuhan. Maknanya beriman pada Allah dan segala wahyu yang diturunkan. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeza-bezakan mana pun di kalangan nabi di segi beriman. Di segi beriman, mana kami terima belaka dia nabi Allah dan kitab mereka adalah kitab Allah. Beriman ni sebagai rukun iman je. Ikut Quran, ikut Nabi Muhammad, tapi beriman kepada semua nabi, semua wahyu Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepada Allah lah kami berserah diri. Ini milah Ibrahim yang sebenar. Ini neraca. Maka siapa yang ikut milah Ibrahim ni? Nabi dan para sahabat. Siapa yang ikut milah Ibrahim ni? Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Allah jadikan Nabi dan para sahabat neraca bagi ikut milah Ibrahim. Fa in amanu bimithli ma amantu bihi, maka sekiranya mereka Yahudi Nasara boleh beriman sebagaimana kamu sahabat-sahabat Nabi beriman, faqad tadau, maka sungguhnya mereka baru dikira terpimpin. Mereka Yahudi Nasara dikira terpimpin. Makna kalau iman mereka seperti sahabat, barulah Yahudi Nasara terpimpin. Wa in tawallau, dan sekiranya mereka jika sekiranya mereka berpaling tidak seperti iman sahabat, fa innama hum fi shiqaq, sesungguhnya mereka berada dalam persimpangan jauh daripada kebenaran. Fa sayakfikahumullah, maka Allah Ta'ala sudah cukup untuk menjaga kamu daripada gangguan mereka. Wa huwas samiul alim, dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula, wadina billahi rabban wa bil islam dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan.